A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amal ibadah, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan pada pagi yang ceria ini kita mulakan hari kita dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam rancangan Tanyalah Ustaz dalam perbahasan berkaitan dengan tafsir dalam surah Al-Hadid. Nak tahu saya bersama dengan siapa pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa sangat beruntung kita bersama dengan tuan guru kita, ya, iaitu kekanda saya Ustaz Zarifi Daud. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Dai Ahmad sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Makin segak bergaya hari Isnin, pembuka minggu baru kita ya. Pembuka minggu baru. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita dalam program Tanyalah Ustaz. Saya rasa kod saya cantik dah. Rupanya kod Ustaz lagi cantik. Tak ada, biasa-biasa saja. Biasa Ustaz. Tapi topik kita agak ganas sedikit hari ini Ustaz. Bunyinya seperti mana suatu yang keras. Surah Al-Hadid. Mungkin ada suatu perkerasan bunyinya. Satu perkara yang nak di-highlightkan, satu perkara yang nak ditegaskan dalam surah Al-Hadid ini yang akan mengubah kehidupan kita selepas daripada 2 jam kita bersiaran. Baik, sidang penonton sekalian yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 03 7726 1603 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 0111 233 6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Sidang penonton sekalian, hari ini kita nak bicara tentang surah Al-Hadid. Sudah pastinya kita rindukan halua telinga yang akan dihidangkan oleh Al-Fadhil Ustaz, alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Pada para penonton, sedia dengan pen dan kertas anda untuk kita mengutip seberapa banyak mutiara ilmu yang nak disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum kita mula, kita nak dengarkan alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Dai Aiman dan para penonton dirahmati Allah, pada pagi ini giliran saya mengisi kesempatan ini, dan pagi ini sama-sama kita nak mentadabbur, kita mentadzakur dan kita memerhati makna yang terkandung di dalam surah Al-Hadid. Baik, mari kita mulakan baca bersama-sama. Sekiranya ada mushaf di rumah ataupun ada apps Al-Quran di telefon bimbit kita, kita baca sama-sama, kita gemakan pagi ini, pagi Isnin pada hari ini, dengan kita memulakan dengan membaca surah Al-Hadid. Untuk section ataupun segmen yang pertama ini, saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Sadaqallahul Azim. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dalam surah Al-Hadid. Baik dari Aiman dan para penonton dirahmati Allah, serba ringkas selayang pandang tentang surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid para penonton merupakan surah dalam turutan nombor ke-57 daripada 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Hadid dan Aiman dan penonton diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita lihat ahli tafsir, mereka mengatakan surah ini turun di antara selepas berlakunya peperangan Uhud dan sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, sekitar antara tahun kelima, ketiga, keempat, kelima ataupun keenam Hijriyah. Kalau kita lihat lebih terperinci sedikit daripada sudut info nombor, ya, surah Al-Hadid mempunyai 29 ayat. Kita baru baca 6 ayat yang di awal yang ada temanya. Kemudian kalau kita pergi lebih terperinci, di dalam surah Al-Hadid terkandung di dalamnya 544 kalimat. Tengok ulama tafsir dan Aiman, ya, mereka cintakan Al-Quran bukan setakat jumlah ayat yang dihitung, tapi jumlah kalimah dihitungnya. Jadi 544 kalimah. Dan para ulama tafsir pergi lebih mendalam lagi, sudut info nombor sahaja, iaitulah huruf yang terkandung di dalam surah Al-Hadid berjumlah 1404 huruf. Masya Allah, tengok ahli tafsir ataupun ahli Al-Quran, mereka begitu cintakan Al-Quran bukan setakat mereka mentadabbur, memahami makna, tetapi mereka pergi sampai ke tahap itu, terperincinya mereka mengkaji tentang surah Al-Hadid. Saudara dan Aiman. Subhanallah, ini dia info huruf ataupun info nombor yang dapat kita lihat, nak menunjukkan bahawa keprihatinan para ulama dalam melihat setiap huruf itu membawa pengertian, membawa satu kesan yang cukup mendalam dalam diri kita. Baik, Ustaz, tajuk kita pada hari ini surah Al-Hadid, yang mana disebutkan besi. Kenapa besi itu diambil sebagai satu tanda dalam kita meletakkan sesebuah tajuk yang besi? Kenapa tidak letak kayu dan sebagainya? Mungkin ada satu erti yang cukup hebat nak disampaikan oleh Allah SWT dalam tajuk kita pada hari ini surah Al-Hadid itu, Ustaz. Oh, cantik sekali soalan dari Aiman ini. Para penonton yang rahmati Allah, soalan ini saya sengaja tak mahu jawab lagi. Saya nak simpan terlebih dahulu supaya para penonton kekal setia bersama dengan kami. Cantik, Ustaz. Baik, cumanya saya bagi petunjuk sedikit. Soalan dari Aiman tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengemukakan jawapannya di dalam surah Al-Hadid ini pada ayat nombor 25. Ya, di belakang Allah Subhanahu Wa Taala baru sebut ataupun disebut perkataan yang mesti kita tadabbur. Wa anzalnal hadid. Ya, di tengah-tengah ayat 25 dalam surah Al-Hadid, Allah menyatakan dan telah kami turunkan besi itu. Wah, bagaimana maksudnya ini? Allah turunkan besi itu. Saya simpan dulu. Baik. Kita masuk pada ayat yang pertama. Cantik. Dari mana? Boleh? Baik. Boleh. Baik, Ustaz. Ayat yang pertama, para penonton dirahmati Allah. Surah Al-Hadid ini merupakan surah yang dijenamakan dengan nama Al-Musabbihat. Ya, surah
salah satu surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan kalimah tasbih. Ya, al-musabbihat dalam Al-Quran ada 7 surah yang disebut sebagai surah musabbihat, al-musabbihat. Yang pertama surah Al-Isra, yang kedua surah Al-Hadid, yang ketiga surah Al-Hasyr, yang keempat surah As-Saff, yang kelima surah Al-Jum'ah, yang keenam surah At-Taghabun, dan yang ketujuh surah Al-A'la. Patutlah mula tu sama Ustaz. Ya, sama ada dimulakan sabbahalillah ataupun yusabbihu lillah. Kemudian dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Surah ni surah favorite. Kita baca tarawih dulu kan? Tarawih dulu Ustaz. Betul. Tuan-tuan imam kita, ayah-ayah kita memang baca surah ni kan? Betul. Jadi surah ini disebut sebagai surah Al-Musabbihat. Dimulakan dengan tasbih. Mensucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Maknanya kita mentakdiskan, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil ayat nombor 1. Okey, dalam section ataupun segmen ini saya nak ulas ayat nombor 1 sahaja. Ya. Ayat nombor 1 ni pun, ya Allah, bila kita baca dia menumbuk hati kita. Kenapa menumbuk macam ni? Allah memulakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah wa huwal azizul hakim. Wa huwa itu kembali kepada Allah, dan Allah yang ditasbihkan oleh segala isi alam ini, seisi jagat raya, ya, langit dan bumi, semuanya yang ada, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sifatnya bagaimana? Wa huwal azizul hakim. Tuhan yang maha berkuasa dan yang maha bijaksana. Baik, para penonton rahmati Allah, kita lihat ayat ini. Ayat ini dari Aiman bentuknya ayat pernyataan. Ya, ayat makluman. Allah maklumkan kepada kita segala yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, dan dialah, iaitu Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui mendalam ilmunya. Sebenarnya walaupun ayat ini ayat pernyataan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, hei manusia, segala isi alam ini pun bertasbih kepada aku. Hei manusia, kenapa kamu tak nak tasbih pada aku? Tengok lembutnya, halusnya, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, teguran Allah kepada kita. Macam inilah Dai Aiman. Ya. Kalau Dai Aiman dengan anak-anak kan, yang sulung umur berapa? 7 tahun Ustaz. 7 tahun. Yang bongsu? Bongsu umur baru sebulan lebih. Sebulan, alhamdulillah. Tapi ini bukan bongsu lagi lah ya. InsyaAllah kita doakan murah rezeki. Kalau kita sebut kepada anak-anak kita kan, para penonton, kita kata ke anak sulung kita lah, Abang Long, ayah kalau balik rumah mak tok, mak tok ni kita kata nenek lah kan, mak tok ataupun tok ma ke, kan. Kita kata ayah kalau balik rumah mak tok, rumah tok ma, ayah mesti sapu sampah. Kan, kita bagi ayat ini dalam bentuk ayat pernyataan. Kita tak suruh pun. Kita tak suruh. Tetapi niat sebenar kita bila kita sebut ayat pernyataan itu supaya anak kita faham, ayah pun buat sapu sampah. Kamu sebagai cucu kepada mak tok ni, balik rumah mak tok, balik rumah nenek, kan kita bermula lusa PKPP ya. Ya betul Ustaz. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi ramai dah ni yang nak balik kampung ni kan, sebab rentas negeri dibolehkan. Pakat servis kereta semua. Pakat servis kereta. Semua nak serbu rumah mak tok ni kan. Jadi maksudnya memberi faham, nanti bila balik rumah mak tok, rumah nenek, sapu sampah ya. Tengok halusnya pendekatan Al-Quranul Karim memberikan satu pendidikan kepada kita. Alam ini pun bertasbih. Kenapa
Kenapa kita manusia tak nak menyebut subhanallah, 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 mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dan ya Aiman. Subhanallah. Jangan pula nanti anak tu kata eloklah tu ya. Memang kejayah itulah punya sapu Muhammad tu. Dia tak faham rupanya Ustaz. Baik, bila Ustaz sebut tentang tasbih ini merupakan satu pembuka bicara. Dalam apa saja yang kita lakukan, kita perlulah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam penutup perbicaraan kita juga ditutup dengan dua perkara, iaitu selawat dan juga kita menunjukkan syukur, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita tak sabar nak dengar ayat-ayat yang berikutnya daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum tu boleh kita raikan soalan sahabat kita di WhatsApp Ustaz? InsyaAllah, silakan. Baik. Kita bersama dengan sahabat kita Din Zaidi, Pasir Mas, Kelantan. Kelantan ni masya-Allah. Orang kita ni Ustaz ya. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Zarifi, Dai Aiman, kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya pada ayat yang kedua dalam surah Al-Hadid yang bermaksud dia menentukan hidup dan mati setiap makhluknya. Bagaimana jika seseorang itu mati kerana membunuh diri? Adakah ia juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga? Mohon pencerahan Ustaz Din Zaidi, Pasir Mas, Kelantan. Ni dia Ustaz, ni soalan di luar kotak lah pada kita kan. Segalanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang bunuh diri itu? Persilakan Ustaz. Dalam Al-Quran, terima kasih Saudara Din Zaidi yang bertanya soalan yang sangat baik dari Aiman. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, haram kepada kita menyebabkan diri kita ini terjerumus ke lembah kebinasaan, berdosa. Dan dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara yang sama, ayat 33, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Baik, para penonton rahmati Allah, dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya sesiapa yang membunuh dirinya dengan besi, dia bunuh diri dia dengan besi, maka di dalam neraka jahanam nanti besi itulah yang akan selalu di tangannya. Dan barang siapa yang membunuh dengan besi tadi, maknanya di dalam neraka jahanam besi itulah yang akan sentiasa di tangannya, dan besi itulah yang akan sentiasa menusuk-nusuk perutnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Satu. Barang siapa, kata Nabi, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka di dalam neraka jahanam nanti dia akan terus meminum racun selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan dia menjatuhkan dirinya dari gunung, maknanya terjun gunung lah ni, kan? Dengan sengaja niat nak bunuh diri, maka dalam neraka jahanam nanti dia akan menjatuhkan dirinya selama-lama. Jadi para penonton dirahmati Allah, jelaslah kepada kita, maknanya kita duk rasa bila bunuh diri itu selesai segala masalah. Betul. Tidak. Hukumnya haram, berdosa, dan berpandukan kepada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Muslim tadi, dalam neraka nanti pun rupa-rupanya kita akan mengazab diri kita sama seperti kita buat di atas dunia ini. Seolah-olah baru bermula Ustaz. Ya. Jadi para penonton rahmati Allah, nasihat untuk diri saya terutamanya, kalau kita ada apa-apa masalah sekalipun, kecil ke besar ke, yang pertama kena bertenang. Bertenang, ya. Kalau kita dalam keadaan marah, ya, yang duduk berdiri itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ambil wuduk, kan, ataupun kalau berdiri duduk dulu. Kalau duduk pun duduk hangat, duduk hot juga, kan berbaringlah. Kan, maknanya itu apa maksud hadis ini? Maksudnya Nabi suruh bertenang. Jadi kalau kata kuncinya bertenang. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bertenang, satu. Yang kedua, ucap kalimah astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan apabila syaitan membisikkan kalimah-kalimah yang mengajak kita melakukan perkara dosa dan maksiat, kalimah istighfar itulah yang akan menjadi pendinding dan pembeting kepada kita. Dan yang ketiga, apa juga masalah ada solusinya.
bertanyalah kepada orang yang pakar, bertanyalah orang yang sangat hampir kepada kita, minta nasihat, minta petunjuk, insya-Allah pasti ada jalan keluar daripada masalah kita. Dan Aiman, Subhanallah. Perbincangan yang cukup hangat dalam baru kita segmen yang pertama ni, Ustaz. Masya-Allah. Pertama ini kita nak highlightkan berkaitan dengan kita perbanyakkan tasbih dan istighfar untuk menenangkan jiwa kita. Baik, saya yakin dan percaya penonton, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita di rumah sana tu sudah tenang hatinya melihat Al-Fadhil Ustaz dan mendengar alunan ayat suci Quran. Nak dengar lagi ke tidak? Tengah onggok pakcik kat rumah tu. Kalau nak dengar lagi, stay tune bersama dengan kami. Selepas ini kita akan kembali. Saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan apakah pelan tindakan setelah kita bertasbih ni. Takkan duduk saja. Mungkin ada yang disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7 ini. Apakah pula tindakan kita? Nak dengar Ustaz mengaji? Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dalam perbincangan tafsir pada hari ini surah Al-Hadid berkaitan dengan besi. Kepada sahabat-sahabat kita di rumah sana yang baru bersama dengan kita, sambil-sambil itu boleh ambil mushaf anda agar sama-sama kita dapat mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Baik, tadi pada pusingan pertama kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Ustaz telah mengalunkan ayat suci Al-Quran daripada ayat yang pertama sehingga ke-6, dan saya dah janjikan kepada anda untuk kita perdengarkan lagi ayat suci Al-Quran ayat yang berikutnya daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Dai Aiman. Untuk seksyen yang kedua ini saya akan bacakan pula ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 dalam surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kalau ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 tadi, temanya ialah kita bertasbih, kita mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat kekurangan. Dan ayat nombor 1 hingga ayat 6 temanya ialah keagungan sifat-sifat Allah dan Allah yang menciptakan alam ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula kepada kita ayat nombor 7 hingga ayat nombor 11. Di sini menarik dari Aiman. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang mensucikan Allah, orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang mereka lakukan, iaitulah mereka akan menginfakkan ataupun mendermakan harta, sebahagian harta-harta mereka. Baik, kata kuncinya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada baginda Rasulullah, sebagai tanda mereka beriman kepada Allah, ayat 1 hingga ayat nombor 6, mereka mesti bertindak, iaitulah mereka mensedekahkan ataupun mendermakan sebahagian harta mereka. Ini pembuktian saya. Pembuktian. Okey. Kerana itu saudara dirahmati Allah, dalam hidup kita ini, apa yang kita nak cari? Kita nak cari kebahagiaan dari iman. Betul. Kebahagiaan ini, kata ulama, kebahagiaan ini bila kita dapat? Bila kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Apabila kita mendekati Allah, ya, apabila kita membaca ayat Al-Quran, contohnya surah Al-Hadid yang banyak menyebut nama Allah dan sifat Allah, maka bila kita menyebut nama Allah dan menyebut sifat Allah, membaca Al-Quran itu, kita mesti rasa ketenangan di dalam jiwa kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bila kita menyebut Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi, para penonton, bila kita baca ayat Quran yang masuk ataupun menyebut nama Allah, kita concentrate, kita letakkan sepenuh konsentrasi kita, fokus, tentunya akan mendapat ketenangan di sisi Allah. Baik. Orang yang mendapat kebahagiaan apa dia? Orang yang sentiasa mendekati Allah. Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Satu. Setelah mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, mereka istiqamah di atas jalan perintah Allah, dia istiqamah sungguh. Istiqamah sungguh-sungguh, mereka akan mendapat kebaikan. Dan yang ketiga, orang yang mendapat kejayaan dalam hidup ini, setelah mereka mendekati Allah, kemudian mereka mendapat kebaikan kerana mereka istiqamah. Nombor 3, mereka akan mendapat kejayaan. Apa maksud kejayaan? Kejayaan itu bermaksud orang tersebut telah mendapat ataupun mereka menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat 3 kata kunci ini, bahagia, kemudian kebaikan dan kejayaan. Baik, para penonton rahmati Allah, ayat nombor 7 ini sebenarnya ada kaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang telah berlaku kepada para sahabat dari iman. Ya. Para sahabat kita, ya Allah, ketika mana berlakunya perang Tabuk, dari Yaman memang sentiasa bawa jemaah umrah, kan, jemaah haji. Jadi kita doakan satu hari nanti kita diberikan pelepasan, ya, untuk kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk tunai haji dan tunai umrah. Amin, kita rasa rindu sangat, kan. Betul, ya Allah, rasa rindu pada masjid, rasa rindu pada surau, rasa rindu kepada Makkah, ya. Baik, perang Tabuk berlaku, kalau saya ingat, perang Tabuk ini berlaku pada sudah di peringkat akhir. Ya, kalau 11 tahun baginda Rasulullah berada di Madinah, kurang lebih 11 tahun dari iman, telah berlaku sebanyak 84 peperangan. 84 termasuk Ghazwah dan Seriyah. Ya, mana jumlah totalnya keseluruhannya 84 peperangan
selama 11 tahun baginda Rasulullah bersama para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Baik, perang Tabuk ini di akhir-akhir dah. Baik. Apa yang berlaku para penonton? Nak pergi ke perang, nak pergi ke tempat yang disebut sebagai Tabuk itu jauh. Kalau ahli sejarah, saya ada membaca kurang lebih 623 km. Subhanallah. 623 km. Kalau Johor sampai ke mau Pening Ustaz? jauh lah, maknanya sehari lah kan. Betul Ustaz. Maknanya 8 jam, 9 jam perjalanan kurang lebih kan. Tapi itu kalau naik Velfire Da'i Aiman. Allahu Akbar. Ini unta saja tu pun ada berapa ekor unta saja. Baik, 623 km. Jarak itu sangat jauh. Ahli sejarah juga menyatakan nak pergi ke Tabuk itu memakan masa 50 hari. 50 hari. 50 hari. Okey, di apa total ni makna dijumlahkan semuanya. 20 hari baginda Rasulullah dan sahabat berada di Tabuk 20 hari. Kemudian lebihan 30 hari lagi ialah perjalanan pergi dan perjalanan balik. Maksudnya kalau kita pukul rata maknanya mungkin pergi 15 hari, balik 15 hari. Begitulah 50 hari keseluruhan waktu berada di Tabuk itu. Baik, para penonton dirahmati Allah, ketika 20 hari berada di Tabuk itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat pengumuman kepada para sahabat. Pengumuman itu ialah Rasulullah mengajak para sahabat untuk menginfakkan apa juga harta benda yang ada, infaklah, dermalah kepada perjuangan Islam ini. Ya, ialah nak berperang ni perlu ada kekuatan ketenteraan, kan? Mana boleh lekeh-lekeh kan? Betul. Maknanya kekuatan ketenteraan, keuangan segala kos macam-macam. Baik, jadi para penonton rahmati Allah, yang ini kita nak ambil semangat. Para sahabat bila mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pengisytiharan itu, seorang demi seorang bangkit. Seorang demi seorang bangun, memberikan apa yang ada. Ada yang memberi gandum, ya, ada yang memberi memberi ataupun mensedekahkan anting-anting perhiasan, kan? Ada yang bagi gelang, ada yang bagi cincin. Tetapi para penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, ayat ini hendak mengangkat model yang sangat hebat, iaitulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat ulung yang diberikan syurga kepadanya. Ketika Nabi susah di Mekah, ni orang inilah, insan inilah yang membenarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala seluruh ataupun sebahagian besar penduduk Mekah reject, tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq setia berada di tepi kiri dan kanan dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia sungguh Abu Bakar. Baik. Bagaimana hebatnya pembuktian iman Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya, para penonton. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya kepada perjuangan Islam. Hartanya, ahli sejarah kata ada sekitar 4,000 dirham. 4,000 dirham. 4,000 dirham maknanya hak ni saja yang ada. Yang ni saja harta yang berbaki yang ada pada Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq memberikan sepenuhnya kepada perjuangan Islam. Jadi Nabi tanya, apa yang tinggal kepada kamu? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa tinggal kepada kamu dan keluarga kamu? Abu Bakar berkata, yang tinggal kepada aku dan ahli keluargaku iaitulah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya Allah, ini luar biasa. Kita duit penuh dalam poket pun simpan lagi. Kita duit penuh dalam poket, kadang-kadang tabung masjid waktu sebelum PKP kan. Lalu tabung masjid kan, buka apa nama beg dompet kita tu kan. Tengok dulu warna hijau gelap satu, warna merah satu, warna hijau muda satu. Last kali ambil yang warna biru muda, RM1. RM1. Kan? Kalau kuat iman sikit hijau lah. Hijau RM5 kan. Maknanya tak ambil hak RM50 hijau tua sikit tu. Betul. Tak ambil yang RM20. Tetapi kita memilih-milih. Jadi kalau kita tengok bagaimana hebatnya infak,
Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq membenarkan imannya kepada Allah dan Rasulnya, seluruh hartanya diserahkan kepada agama Allah. Saya nak cerita, nak kongsi selepas ini bagaimana Sayyidina Uthman juga hebat sedekahnya selepas ini. Mungkin ada kaitannya apa yang Ustaz sebutkan berkaitan dengan infak dan jihad itu. Ya. Baik, sahabat kita bertanyakan satu soalan berkaitan dengan apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sebahagian petikan daripada ayat yang ke-7. Firman Allah kepada orang beriman agar membelanjakan sebahagian harta di jalan Allah dan infak. Soalan saya, apakah jalan Allah yang dimaksudkan berjihad demi Islam dan infak untuk mereka yang berhijrah atau bagaimana? Terselit juga peringatan buat yang telah melafazkan janji yakin Islam agar menjadi mukmin sejati. Mohon Ustaz huraikan. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Baik Ustaz, dia mungkin ada kaitannya di antara infak dan juga berjihad itu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang nak sampaikan Fadil Ustaz, silakan. Infak dan jihad. Terima kasih Kak Ayat, Bandar Tasik Puteri dekat Umar Dai Aiman rasanya ya. Jiran saya. Jiran, masya-Allah. Baik, infak banyak kali disebut dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Hadid. Okey, tadi kita dah baca dah ayat nombor 7, Allah Taala sebut tentang wa anfiqu. Dermalah, infaklah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula kepada ataupun di dalam ayat yang ke-10 dalam surah Al-Hadid, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu kepada jalan Allah? Infaklah tu maksudnya. Kemudian ayat nombor 11 ulang lagi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, supaya Allah melipat gandakan, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir wa lahu ajrun karim, supaya Allah melipat gandakan pahala yang sangat besar. Allah ulang lagi pada ayat nombor 11. Baik, para penonton rahmati Allah, surah Al-Hadid ini memang betul-betul memberikan keinsafan kepada kita. Harta yang kita miliki di dalam akaun bank kita, dalam akaun pelaburan kita, benar itu untuk kita memenuhkan keperluan kita di atas dunia ini. Tetapi, kena dengar tetapi ini. Tetapi kita mesti merancang juga pelaburan ataupun saham akhirat kita. Itulah yang dinamakan infak. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Azza wa Jalla menggambarkan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Di permulaan ayat itu Allah menceritakan tentang temanya sedekah juga. Allah Ta'ala sebut di belakang itu, janganlah apabila kamu telah meninggal dunia, janganlah pada waktu itu baru kamu merayu-rayu minta kepada Allah, ya Allah, alangkah baiknya sekiranya ajalku ini ya Allah dilewatkan sedikit, ya Allah ditangguhkan sedikit, supaya apa? Fa as-saddaqa, supaya aku mahu bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku terdiri ataupun menjadi di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Para penonton, orang yang telah meninggal dunia pun minta merayu kepada Allah supaya hidup semula untuk sedekah. Kita yang masih hidup, kenapa tak mahu sedekah? Tak ambil peluang ini, Ustaz. Kenapa tak ambil peluang ini? Ya, kerana itu, saudara, dalam hidup ini, marilah kita menjadikan para nabi, para rasul, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai ikon kita. Sebagai contoh ikutan, tengoklah Rasulullah dan tengoklah generasi emas. The golden age, the golden era of Islam, iaitulah para sahabat. Tengoklah para sahabat ini. Jangan tengok orang lain. Kerana apa? Baginda Rasulullah dan para sahabat, mereka terdidik dengan yang kita sebut sebagai Islam yang sempurna. Contohi mereka khususnya dalam bab bersedekah. Tadi Ustaz ada sebut siapa tadi ya? Sahabat yang kita nak ceritakan itu? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Kita nak lihat bagaimana Uthman bin Affan berjihad dengan hartanya. Para penonton,
Kita berehat seketika, biasakan norma baharu dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pada para penonton sekalian, saya nak tanya anda. Kalau anda hari ini menjadi seorang jutawan, anda menjadi seorang yang cukup kaya raya, penuh akaun dalam bank, nak masuk lagi pun dah tak muat dah. Apa yang akan anda buat? Baik, sahabat, para penonton sekalian, kita nak dengar apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan kisah Uthman bin Affan di antara sahabat yang kaya raya. Apa yang dibuat dengan hartanya? Kita nak dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Daya Aiman, terima kasih. Kita sebut memancing soalan yang sangat baik tadi. Baik, para penonton, bila Dai Aiman sebut seorang tokoh yang memang hebat, Sayyidina Uthman bin Affan. Ya Allah, bila kita teliti, bila kita membaca sirah, Sayyidina Uthman bin Affan ini ialah orang yang berharta, orang yang orang yang ada duit, orang yang ada harta. Dalam riwayat, dalam sejarah kata, beliau menginfakkan 900 ekor unta. 900 ekor unta. Ya, beserta dengan kelengkapan untuk tunggangan. Maknanya dalam travel tu kan, kalau perlu makanan dan sebagainya, dia sediakan. Satu. Kemudian beliau infakkan juga 100 ekor kuda. 100 ekor kuda. Subhanallah. Yang ketiga, ini yang lagi hebat. 1,000 dinar. 1,000 dinar beliau telah infakkan kepada perjuangan Islam. 1,000 dinar ni para penonton, kalau kita tukar ke mata wang kita ringgit Malaysia pada hari ini sekitar ratusan ribu, mencecah juta, mencecah 1 juta. Ya. Ya Allah, begitu hebatnya Sayyidina Uthman bin Affan. Dan lebih hebat lagi, beliau mensedekahkan harta-hartanya ini kepada perjuangan Islam. Nak cari macam mana orang yang begini. Ya, dari Aiman, dan tentulah kita tidaklah mempunyai harta sebanyak ini, tetapi takkanlah kita tak termotivasi untuk kita mensedekahkan sebahagian harta kita, bukan ambil semua pun. Kalau tak boleh sebahagian penuh, sebahagian kecil, kan, sebahagian juga kita ambil sedikit untuk kita sedekah kepada jalan agama. Kerana itu, para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita masih berdepan dengan wabak pandemik COVID-19, ya, kita bermula PKP yang pertama dahulu 18 Mac, ya. Kemudian kita bersambung pula dengan PKP bersyarat, ya, PKPB. Dan PKPB akan tamat besok, kan, dan akan sambung pula PKPP, PKP pemulihan. Sehingga akhir Ogos, ya. Jadi dalam keadaan kita berdepan dengan kesukaran ini, kita faham dan kita amat memahami ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam tempoh beberapa bulan ini bisnes tak masuk-masuk, kan, ataupun bisnes kurang, ataupun lebih kita duka cita bagaimana sahabat kita ada yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Tetapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan apa yang Allah uji kita, dan letaklah sepenuh keyakinan apabila kita berusaha, pasti kita boleh bangkit semula. Dan antara usaha yang kita perlu buat, selain kita meningkatkan ilmu kita, kita meningkatkan usaha kita, kita juga boleh berusaha dengan jalan sedekah. Tak mampu dan tak boleh sedekah banyak, sedekahlah walau RM1 sahaja. Kerana sedekah itulah merupakan pintu untuk menjemput rezeki kepada kita. Dengan asbab, kita lihat apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Mungkin sedikit Ustaz boleh ulas apakah yang meruntun jiwa Uthman bin Affan untuk
tak kisahlah, walaupun sebanyak itu sanggup dilepaskan. Kita nak keluar sikit pun kira-kira Ustaz. Sedikit, mungkin apakah yang meruntun jiwa Uthman bin Affan dalam melakukan perbuatan itu Ustaz? Satu soalan yang bila Da'i Aiman tanya ni saya terpukul. Ya. Terpukul tu maksudnya Sayyidina Uthman bin Affan dan para sahabat seluruhnya, mereka apabila baginda Nabi SAW membaca ayat dari langit, ayat wahyu, ayat Al-Quran, mereka seluruhnya ambil serius. Mereka ambil serius dan mereka beramal dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Al-Aziz dan Maha Al-Hakim. Ya. Yang Maha Perkasa dan Maha Mendalam pengetahuannya. Yang Maha Bijaksana. Mereka yakin sungguh kepada peraturan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin sungguh di hari akhirat nanti sesiapa yang bersedekah di atas dunia ini, mereka akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira ini satu perkara yang kita mesti belajar daripada para sahabat. Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Contoh sahabat agung yang lain, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau juga seorang insan yang hebat. Bagaimana beliau telah mensedekahkan hartanya, dalam sejarah kata, dalam sirah kata, separuh hartanya disedekahkan kepada Islam. Dan kita lihat para penonton, Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 3 juzuk di dalamnya. Sayyidina Umar Al-Khattab membaca selama berbelas-belas tahun. Subhanallah. Berbelas-belas tahun. Maksudnya, Sayyidina Umar membaca Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah 286 ayat semua Ustaz ya. Membaca bukan sekadar nak khatam, bukan sekadar bagi laju, bukan sekadar dengan membaca dengan tajwid dan tartil, bukan sekadar itu, tetapi membaca dengan tadabbur, membaca dengan faham dan membaca dengan tadzakur, beramal dengan surah khususnya surah Al-Baqarah berbelas-belas tahun. Wallahu a'lam. Ini semangat yang perlu kita ambil. Orang kata walaupun RM1 pun tak apalah. Sebab apa? Dalam musim PKP ni Ustaz ya, ada di kalangan kita ni sampai api di rumah pun tak ada. Ya, betul. Duduk dalam kegelapan. Tapi akhirnya bila mana kita duduk dalam kegelapan ini, kita perlukan cahaya. Berkaitan dengan apa yang saya sebutkan ni Ustaz, ia terkait dengan soalan yang kita sebutkan dalam ayat yang ke-9 sebenarnya. Apa kaitannya Ustaz di antara infak itu tadi dengan gelap kepada cahaya? Sahabat kita bertanyakan satu soalan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Pada ayat yang ke-9, apakah maksud gelap gelita kepada terang benderang dalam ayat ini? Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada kamu. Bagaimana penyantunannya Allah kepada manusia dalam ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Apa yang sebenarnya Ustaz? Daripada blackout kepada ada api ke macam mana tu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh terangkan. Silakan. Masya Allah. Terima kasih yang bertanya tadi. Tuan yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Daripada kegelapan kepada suasana yang penuh terang benderang. Ya. Da'i Aiman, kalau di rumah kita terputus bekalan elektrik, ya, mungkin 10 minit yang pertama kan kita telefon kepada pegawai khidmat pelanggan TNB, ya, Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum tuan. Di rumah kawasan perumahan saya ni karen tak ada ni, orang Penang kan. Karen tak ada ni, dia kata. Tolong tuan cek Ustaz, kok mana yang terputih ke apa ke. Terima kasih tuan. Oh, dia cakap lembut kan, 5 minit, 10 minit. Tetapi para penonton, cuba bayangkan selepas sejam. Ayat jadi lain pula. Ayat tentu jadi lain. Dia tak bagi salam dah. Kan? Mesti keluar perkataan yang bukan-bukan. Yalah, dah hangat dah ni, dah panas ni. Baik, maknanya kita bila duduk dalam keadaan gelap gelita, kita tak selesa. Jadi, para penonton, dalam konteks sedekah, Allah ajarkan kepada kita nilai untuk berkongsi. Ya, kalau kita tak mahu berkongsi, kita akan jadi haji bakhil. Kan? Hebat kan? Apa nama filem ini?
sudah puluhan tahun berlalu, tetapi moralnya sampai hari ini masih berbekas. masih berbekas. Dibuat dalam bentuk seni, kan, seni layar. Baik. Kalau kita kedekut, kalau kita bakhil, kita fikir diri sendiri, makanya kita akan jadi seperti Firaun. Kita akan jadi seperti Qarun yang ditenggelamkan dengan harta yang diperolehinya. Jadi kalau kita tidak membaca ayat Al-Quran, boleh jadi kita akan mengikut jejak langkah kegelapan seperti yang telah ditunjukkan oleh Qarun, Firaun dan geng-geng dia lah. Ya. Tetapi orang yang membaca Al-Quran, terang benderangnya kita, khususnya dalam bab harta ini, tentunya kita akan ikut langkah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun seorang yang sangat dermawan. Dalam bulan Ramadan, para ustaz kita membaca hadis ini, di dalam bulan Ramadan, baginda Rasulullah menjadi insan yang sangat dermawan, seperti angin yang bertiup laju. Angin bertiup laju ni kalau kita duduk tepi pantai, kan, kita baca dalam akhbar semalam, dalam tempoh sejam, orang dah tempah bilik di Langkawi 1,000. Ya Allah, Masya Allah. Dan Aiman ada cadang-cadang kan nak bercuti di mana-mana? Baru sepi, Ustaz. Baru sepi. Alhamdulillah, lepas ni jumpa tu. Ya. Jangan lupa bincang dengan orang rumah, ya. Oh, betul. Tapi biasa kita buat surprise, Ustaz. Surprise, Masya Allah. Dan Aiman memang suami yang romantis. Alhamdulillah. Baik, para penonton dirahmati Allah. Tentu sekali, apabila kita membaca Al-Quran, terang benderangnya kita kerana kita mengikut watak-watak sahabat ini. Ya, watak-watak sahabat ini. Dan kita jangan lupa dalam harta kita itu ada bahagian orang lain juga. Jadi, para penonton dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita ikut ataupun kita membaca ayat ini pagi ini, khususnya pada ayat yang ke-7 tadi. Bagaimana peristiwanya, peristiwa dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk ni Masya Allah. Nanti para betul kita boleh tadabbur sirah ini. Ya. Bagaimana tentera Islam ada sekitar 30,000 orang. 30,000. Tentera lawan kepada Islam, ya, musuh sekitar ada 40,000 sekiranya saya tak salah. Nanti kita semak semula. Tetapi tentera Islam ada 30,000 dan 10,000 daripadanya tentera berkuda. Tetapi nak ceritanya, susahnya umat Islam pada waktu ini, Jaishul Usrah, ya, tentera yang diselubungi dengan kesusahan. Nah, gelaran yang diberikan. Bagaimana seekor unta itu berkongsi 13 orang. Ya, maknanya mungkin ada satu ketika 2 km, 3 km, saudara naik, saya tolak. Kan, selepas itu 2-3 km selepas itu saudara naik pula, saya terus, saya tolak pula. Dan cuaca sangat panas terik. Ini merupakan gambaran betapa susahnya, ya, bagaimana umat Islam walaupun susah begitu, mereka tetap menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rancanglah kehidupan kita ini, para penonton, untuk kita bersedekah. Ada sahabat saya, Tuan Haji Zaini Abbas, merupakan orang kuat Yayasan Faqih. Bagaimana beliau sering memberikan, buat promosi di Facebook beliau untuk kita bersedekah subuh. Dari Aiman, sedekah subuh. Maksudnya waktu awal pagi kita sedekah. Cuba bayangkan, membuka hari kita dengan doa-doa orang yang menerima sedekah ataupun menerima derma kita. Tentu sekali, ya, doa tersebutlah yang akan membuatkan hidup kita akan dipermudahkan Allah Azza wa Jalla. Dan Aiman, subhanallah, Ustaz. Bila mana kita melihatkan tentang infak ni, Ustaz, ya, satu gambaran yang cukup menarik Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, nak bagi kita faham infak ni satu perkara yang cukup hebat yang Allah nak tunjukkan kepada kita dalam ayat yang ke-11 itu, Ustaz, sehingga kan disebutkan kita keluar duit ni, kita bagi pinjam kepada Allah. Dan bagaimana Allah ganti itu, mungkin Ustaz akan ulas selepas ini. Kita berehat seketika. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul
penerang kegelapan. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, nak dengar lagi Ustaz mengalunkan ayat suci Al-Quran. Kita nak pergi kepada ayat seterusnya, ayat yang ke-12 sehingga ke-17, ya? Ya. Dalam satu segmen perbicaraan yang lebih menarik selepas ini. Tapi sebelum tu, para penonton sekalian, sebelum rehat tadi kita ada tinggalkan kepada anda satu permasalahan ataupun kita sebutkan sebagai satu gambaran yang Allah nak bagi kita faham infak ni macam mana rupanya, ya. Allah beri gambaran dalam ayat yang ke-11 berkaitan dengan kita menginfakkan harta kita itu ibarat kita bagi pinjam kepada Allah. Dan bila mana Allah pinjam duit kita, apa benda yang Allah nak ganti? Baik, ada sahabat kita bertanyakan soalan ini. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dalam ayat ke-11, mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Tok Ambuk Sadong Jaya, Samarhan, Sarawak. Sahabat kita jauh di sana, Sarawak, Ustaz. ya. Walaupun jauh, Ustaz, dengan Tanyalah Ustaz, kita tetap di hati. Baik, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan beri pinjam kepada Allah? Silakan. Terima kasih banyak Tok Ambuk yang bertanya. Baik, ayat yang ke-11 dalam surah Al-Hadid ini, mari kita memahamkan kefahaman kita seperti yang telah pun dinyatakan oleh tokoh tafsir, iaitulah Al-Imam Ibn Kathir. Baik, Al-Imam Ibn Kathir telah ketika menghuraikan ayat ini dari Aiman, menarik sekali. Beliau telah mendatangkan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang bernama Abu Dihdah. Abu Dihdah ini apabila membaca ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar Allah mahu meminjam harta-harta kami ini? Dia tanya Rasulullah setelah membaca ayat Quran. Tengok hebatnya sahabat ini Abu Dihdah. Bila baca Quran, terasa nak faham. Terasa, aku kena faham lah ayat ni. Mereka rasa ayat ni betul-betul kena sebiji atas kepala mereka. Beza sungguh kita kan. Betul. Kita hari ni baca, tak apa, ni bukan tentang aku ni. Abu Dihdah tidak begitu. Ditanya pada Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, ya memang benar. Lalu Abu Dihdah, para penonton, dalam hadis diriwayatkan beliau telah meminta tangan Rasulullah. Mari tangan kamu ya Rasulullah. Mari tangan kamu ya Rasulullah. Jadi Abu Dihdah pun pegang tangan Rasulullah yang mulia itu. Apa kata Abu Dihdah? Sekarang ini aku pinjamkan kepada Allah seluruh kebun aku yang mempunyai 600 pokok kurma. Subhanallah. Aku pinjamkan kepada Allah, aku cagarkan harta aku ini kepada Allah. Kebun aku ni ada 600 pokok kurma. Oi, kalau jual ni memang laku lah. Pokok kurma ni lambang kekayaan orang Arab saja. Ya, betul lah. Da'i Aiman lama di Jordan. Faham sangat perkara ini. Jadi maknanya hebatnya Abu Dihdah tadi, dan dia pun balik ke rumah bagi tahu isteri dia. Tak tahu dia dipanggil sayang ke, tak tahu lah kan. Maknanya dia panggil isterinya dan dia kata, sekarang ini aku telah memberi pinjam, aku telah mencagarkan kebun yang kita sayang ini, kebun kurma ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita keluar. Para penonton yang dirahmati Allah, dikala waktu ini isteri Abu Dihdah support, beri sokongan kepada suami yang mahu beramal kepada Allah Dan kena keluar pula daripada tanah tu. Maknanya hebatnya dan dalam riwayat hadis ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bimbang. Harta yang kita dermakan itu, kita infak, kita sedekahkan, Allah Taala kata apa? Walahu ajrun karim, dan baginya ajrun karim, baginya pahala yang sangat besar. Apa maksud ayat ini? Ibn Kathir kata orang ini masuk syurga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Maksud pinjaman Allah itu, Allah meminjam harta kita itu maksudnya infak, ya, maksudnya sedekah dan derma. Jadi para penonton dirahmati Allah, kerana itu kita kena ambil peluang.
Selalu kita baca hadis kan, idza matal insan, dalam riwayat yang lain idza matal abd inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya seorang anak Adam itu akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya iaitulah sedekah jariyah. Para ulama hadis ada yang memberikan makna sedekah jariyah ini bermaksud amalan wakaf. Amalan berwakaf. Jadi para penonton dirahmati Allah. Satu contoh lagi. Sahabah yang berasal dari Madinah yang bernama Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari. Satu hari beliau membaca ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mengerti maksud kebajikan sebenar-benarnya selagi mana kamu belum menginfakkan harta yang paling kamu sayang. Ya. Jadi Abu Talhah Al-Ansari pergi bertemu Rasulullah, nak minta Rasulullah bimbing, beri panduan apa maksud ayat ini. Para penonton, setelah Abu Talhah faham ayat itu, beliau buat keputusan. Sama seperti Abu Dahdah, beliau telah mewakafkan sebidang kebun kurma yang paling beliau sayang. Dalam banyak-banyak tanah yang dia ada, ni tanah yang duduk di Bairuha ni lah yang paling dia sayang. Dan yang paling dia sayang inilah dia wakafkan kepada Islam. Yang paling dia sayang. Paling dia sayang. Jadi hebat bagaimana para sahabat mereka memahami Al-Quran seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkedu kita mendengar kisah ini, Ustaz. Dan pada para penonton sekalian, kita nak keluar duit banyak-banyak ni susah. Nampak gayanya memang susah, Ustaz. Nak keluarkan tambah-tambah pula kebun-kebun yang hebat-hebat, ratusan pokok kurma dan sebagainya. Yeah. Para penonton, cuba tengok dekat ruang tamu anda tu ada apa? Ada ke tidak barang-barang yang kita mungkin tak berapa guna pun? Ya? Ataupun kita pergi dekat almari baju kita, buka almari, ada tak baju-baju yang mungkin kita tak berapa nak pakai pun, tetapi dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Renung-renungkan agar kita tidak tergolong di kalangan orang yang haji bakhil tadi. Tapi kalau Cikgu Murni datang minta derma, boleh pula kita bagi ya. Ada rahsia tu. Ada rahsia dia. Baik, Ustaz. Walaupun Ustaz dah sebutkan ini ganjaran yang luar biasa hebat Allah nak berikan kepada kita, dan juga Allah menyebutkan ganjarannya tidak ada lain melainkan syurga, baik, tapi masih ada yang berdegil. Masih ada lagi yang tak nak ikut walaupun Nabi ada bersama dengan mereka. Baik, mungkin perbicaraan ini kita nak dengar daripada ayat yang seterusnya yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Persilakan Ustaz. Baik, seterusnya kita masuk kepada segmen pecahan ataupun tema dalam surah Al-Hadid, tema yang berapa penonton? Ketiga. Yang ketiga, masya-Allah. Terbaik dari Aiman. Yang ketiga. Tema pertama tadi tema tentang keagungan Allah. Tema yang kedua seruan supaya menginfakkan. Baik, tema yang ketiga ini Allah Azza wa Jalla menceritakan pada ayat nombor 12 hingga ayat nombor 17. Allah cerita tentang apa? Tentang perjalanan kita nanti di hari akhirat, iaitulah kita berjalan di atas titian sirat. Ya. Baik, semalam tanyalah Ustaz, kita bicara topik ini ya. Betul. Dari Aiman dengan Dr. Syauqi ya. Ya, maknanya tentang titian sirat. Baik. Saya berikan sedikit sahaja. Saya nak baca pada ayat nombor 12 sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat 12 para penonton dirahmati Allah, setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang tema sedekah,
Allah memberikan galakkan supaya sedekah, 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 sedekah. Mai tang ayat 12 ni, Allah Azza wa Jalla cerita tentang bagaimana urusan kita di hari akhirat, khususnya di atas titian sirat nanti. Ya. Saya sebut sikit je kerana tentu para penonton semalam dah belajar banyak dah tentang titian sirat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di atas titian sirat nanti orang yang beriman di kalangan orang lelaki dan perempuan, mereka bergerak cepat, bergerak pantas, dan di kiri kanan mereka itu ada cahaya. Ya, dan di sebelah kanan mereka itu terdapat cahaya. Dan inilah yang disebutkan cahaya di atas titian sirat nantilah yang akan membantu kita berjalan cepat, berjalan dengan betul supaya kita melepasi titian sirat tersebut. Semalam doktor dah sebut kepada kita, di kiri kanan itu ada seperti tumbuhan ataupun buah yang mengait-ngait kita. Saya tak ingat nama buah tersebut. Yang dia ganggu perjalanan kita. Ya, seperti duri lah kita katakan. Duk mengail. Ya, mengail kita. Duk tarik kita nak masuk dalam neraka ini. Baik, para penonton, rupa-rupanya nak berjalan di titian sirat nanti dalam suasana yang gelap, pada waktu itu lampunya ialah amal saleh kita. Lampunya ialah amal saleh kita. Baik, kalau kita tengok dalam tafsir, apabila kita membaca tafsir, contohnya tafsir Ibn Kathir, saya ingin membaca serba sedikit. Bagaimana di dalam tafsir telah mengatakan ada orang yang cahayanya itu sekitar di tapak kakinya sahaja. Satu. Yang kedua, ada pula cahayanya itu dia berkelip-kelip. Dan yang ketiga, ada orang yang cahayanya tadi sekejap ada, sekejap padam, sekejap cerah, sekejap malam, bateri low. Maksudnya bergantung kepada amalan kita. Makin banyak amalan kita, makin bercahayalah kita ketika kita nak melintas, berjalan di atas titian sirat nanti. Tapi kalaulah di atas dunia ni tak ada amalan, ya Allah, susahlah kita. Ya. Kerana itu para penonton, kita mesti mencari amalan sebanyak-banyaknya. Dan kalau boleh, kita juga kena ada amalan yang mana kita dengan Allah sahaja tahu. Tersembunyi. Siapa-siapa pun tak tahu. Kalau boleh, kita kena ada satu dua amalan yang tersembunyi antara kita dengan Allah sahaja yang tahu. Sebagai contoh, cicit ataupun cucunda Nabi SAW yang bernama Ali Zainul Abidin ataupun Zainul Abidin. Diriwayatkan ketika hayat beliau, orang fakir, orang miskin di kampungnya, ya, sebelah pagi dari Aiman, buka pintu tengok ada roti, ada gandum, ada makanan. Tapi tak tahu siapa yang bagi. Esok buka pintu ada pula. Lusa buka ada pula. Tapi tak tahu siapa yang bagi. Para penonton, terbongkar pecah rahsia bila mana Ali Zainul Abidin ataupun Zainul Abidin, cicit ataupun cucunda Nabi ini meninggal dunia. Bila beliau meninggal dunia, orang fakir miskin tadi buka pintu, dah tak ada dah makanan. Dah tak ada dah gandum, roti dan sebagainya. Biasa ada. Saat itu barulah bocor rahsia. Rupanya selama ini yang memberi makan kepada fakir miskin secara rahsia, itulah Ali Zainul Abidin ataupun Zainul Abidin. Dan saat ketika hendak dimandikan jenazah beliau, dilihat di atas bahu beliau ini sedikit kasar sedikit dari Aiman. Kasar sikit kulitnya sebagai tanda apa? Tandanya di atas dunia duk tanggung ya makanan, duk tanggung benda yang berat untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi amalan ini bila orang tahu, ketika mana beliau telah meninggal dunia. Ketika beliau hayat, tak ada seorang pun yang tahu. Itu satu contoh. Hebatnya bila mana amalan itu dirahsiakan. Ustaz, saya nak kongsilah. Saya ni peminat drama TV3. Ya. Bila saya tengok satu cerita Nasi Kerabu Abel. Nasi Kerabu Abel kan. Kalau waktu malamnya ada satu drama yang cukup hebat, Nur. Nur, okey. Nur. Kita pun bila tengok cerita Nur ni, kita rasa geram je dengan Ustaz Ahmadi tu lah. Okey. Bukan nak marah pada Kak Khairiah kita. Bukan. Kak Khairiah pun sama juga. Saya yakin ibu-ibu kita, kakak kita di rumah tu pun turut sama menonton cerita ni. Baik. Cuma saya nak kaitkan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, bahawa kadang-kadang bila ini juga disebut dalam Al-Quran saya, bila bersama dengan orang beriman, dia kata beriman.
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maknanya bila dia bersama dengan syaitan, maka aku juga bersama dengan syaitan. Ini satu ayat Quran sana. Ya. Baik, bila kita sebut tentang ayat ini, golongan-golongan pelanduk dua serupa, muka dua, talam dua serupa. Talam dua muka. Talam dua muka. Sorry para penonton sekalian. Terima kasih kerana betulkan saya. Talam dua muka ni, bila dengan orang beriman, dia beriman. Dengan orang baik, dia orang baik. Baik. Orang seperti ini digambarkan di dalam ayat yang ke-13. Ya. Menyatakan dia ni saat di akhirat pun sama juga. Nak menyending je bersama dengan orang beriman. Bak kata Ustaz tadi, nak tompang torchlight orang beriman ni lah. Sekejap berkelip, sekejap nyala dan sebagainya. Mungkin ada cerita yang Ustaz nak ceritakan tentang ayat ini, Ustaz. Silakan. Betul, apa yang Da'i Aiman berikan pembukaan tadi memang tepat. Ya. Itulah yang dinyatakan dalam tafsir. Maknanya orang munafik, ya, orang munafik di hari akhirat, khususnya di atas titian sirat nanti, mereka ni tak ada pelita, tak ada torchlight langsung lah, tak ada lampu langsung, tak ada cahaya langsung. Jadi mereka nak menyending-nyending, mereka nak menumpang lampu orang yang beriman. Dalam tafsir kata, pada waktu itu tiba-tiba datang angin kencang menyebabkan mereka ini tertinggal jauh di belakang. Dan pada waktu itulah orang-orang beriman kata, mereka kata dulu, orang munafik kata dulu dalam Al-Quran, mereka kata, mafhumnya, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Kemudian orang beriman kata kepada mereka, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Baliklah kamu belakang, maksudnya baliklah kamu atas dunia. Carilah cahaya kamu di atas dunia dahulu. Para penonton yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan satu ancaman kepada kita, jangan sesekali kita bersifat seperti orang munafik. Ya. Dalam hadis Nabi menunjukkan beberapa tanda dan iman kan, orang munafik ini yang pertama bila berjanji mengingkarinya. Ya, mereka tak tepat pada janji. Jadi ini beberapa contoh yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Jadi dalam ayat Quran, dalam ayat nombor 13 ini, Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran bagaimana orang munafik hidup mereka di hari akhirat penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan yang akan menjerat diri mereka masuk ke dalam neraka Allah yang amat menakutkan. Dan itu yang digerunkan kepada kita pada ayat yang ke-15 yang mana dia akan campakkan ke dalam neraka, yang mana seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Baik Ustaz, mungkin kita merindukanlah ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Para penonton nak dengar lagi tak? Kalau nak dengar, cuba anggut sikit. Tu dah anggut dah Ustaz. Padahal Ustaz kena sambung baca lagi. Baik, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada kita, di samping kita berinfak, ya, di samping kita melakukan perkara-perkara kebaikan ini, apakah dia elemen yang perlu ada di dalam sesebuah amalan itu? Adakah amalan itu perlu kepada kesungguhan dan perlu kepada kekhusyukan? Dan mungkin Ustaz boleh sambung ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi sebagai penjelasan kepada apa yang kita bicarakan sebelum ini. Persilakan Ustaz. Baik, Aiman, cantik sekali. Ayat nombor 16, para penonton, ayat ini betul-betul menumbuk hati kita. Ayat ini, para penonton, ada kisahnya. Ya. Bagaimana satu hari para sahabat ketika ini sudah berada di Madinah. Pada waktu itu sahabat sedang bersembang-sembang dan ketawa kecil. Sebab sedang bersembang topik yang agak melucukan. Jadi bila Rasulullah SAW melihat perkara tersebut ataupun berlaku perkara tersebut, maka turunlah ayat nombor 16 ini. Ya, turunlah ayat nombor 16 ini. Mafhumnya, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan peringatan kepada para sahabat dan kita semua. Maknanya dalam tempoh ini, ayat ini turun, Abdullah bin Mas'ud kata, setelah kami menerima Islam dahulu, sampailah ayat ini turun
dalam tempoh 4 tahun. Maknanya 4 tahun sahaja. Maknanya tempoh kami terima Islam, sampailah ayat ini turun, teguran daripada Allah ini 4 tahun sahaja. Para penonton, apabila dalam kitab yang berjudul Az-Zuhd yang dikarang oleh Abdullah ibn Al-Mubarak, beliau kata, para sahabat apabila mendengar ayat yang Nabi bacakan ini, yang tadi gelak ketawa kecil, bila dengar ayat ini, mereka menangis teresak-esak, menangis, menyesal, dan mereka terus memperbetulkan diri mereka. Jadi para penonton dirahmati Allah, pelajaran nombor 1, ingat, apabila kita membaca ayat Al-Quran, pastikan kita rasa insaf dan kita cepat-cepat betulkan diri kita. Tengok sahabat telah memberikan petunjuk kepada kita, turun ayat nombor 16, mereka yang ketawa tadi menangis. Dan ada satu kisah yang saya nak kongsikan bagaimana Abdullah ibn Al-Mubarak juga berubah dengan sebab ayat ini. Selepas ini kita kongsikan di TV9. Baik, para penonton, jangan gusar, jangan kecewa. Kita ada lagi. Tapi kita sambung 30 minit lagi di TV9. Kita berakhir dulu, Ustaz, di TV3. Terima kasih kepada para penonton TV3 yang setia bersama dengan kami. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat. Saya, Daya Aiman, mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan kami dalam perbincangan kita yang cukup menarik pada hari ini, Surah Al-Hadid berkaitan dengan besi. Para penonton sekalian, saya masih berhutang dengan tuan-tuan. Kenapa besi tak kayu? Itu kejap lagi Ustaz akan jawab. Tapi sebelum itu para penonton sekalian, kita nak dengar. Tadi Ustaz ada ceritakan satu kisah yang menarik. Ustaz nak ceritakan kisah menarik berkaitan dengan Abdullah bin Mubarak. Setahu saya lah, Abdullah bin Mubarak ni sangat dekat dengan diri kita. Yang mana kita pada awalnya pun mungkin tidaklah sekuat mana dalam pengamalan sebagai seorang Islam. Tapi akhirnya Abdullah bin Mubarak ini ada satu kisah yang menyebabkan dirinya menjadi berubah, turning point, menjadi seorang ulama yang hebat. Jadi para penonton sekalian nak tahu di manakah turning point tersebut, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Masih dari Yaman, para penonton dirahmati Allah, turning point, titik yang menyebabkan beliau kembali kepada Allah. Jawapannya dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi kata, ayat nombor 16 dalam surah Al-Hadid inilah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Lepas beliau membaca ayat ini, ceritanya pada satu malam beliau tak boleh nak tidur malam. Jadi sampai ke pagi tak boleh nak tidur. Tiba-tiba pada malam tersebut beliau terdengar seseorang membaca ayat ini. Jadi Abdullah ibn Al-Mubarak terpukul sungguh-sungguh bila membaca ayat ini ataupun mendengar ayat ini. Apa yang terpukulnya beliau? Beliau berubah menjadi orang yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Yang kedua, beliau menjadi orang yang dermawan. Dan yang ketiga, beliau berubah menjadi orang yang faqih dalam ilmu fiqh. Orang yang alim dalam ilmu fiqh, dalam ilmu hadis pun begitu juga, sehingga kan beliau menjadi seorang insan yang menjadi rujukan dalam
permasalahan agama. Jadi Sebelum itu apa yang maknanya adalah beberapa ketika di awal beliau itu Ya. adalah beberapa perkara yang beliau buat kealpaan, kekhilafan macam kita kan. Tetapi turning pointnya setelah beliau mendengar ayat ini berubah beliau Abdullah ibn Al-Mubarak. Subhanallah, ini dia saat dalam kehidupan kita ni bukan perlukan satu perkara yang besar, tetapi kadang-kadang momen-momen yang indah itu, momen-momen yang sedikit itu menyebabkan perubahan boleh berlaku. Sebagai contohlah Ustaz ya. Kadang-kadang bila mana kita di rumah bersama dengan anak-anak, mungkin kita rasa penat. 20 tahun dah aku ni ajak anakku solat, tapi degil juga tak nak solat. Juga, ya. Tapi sebenarnya Ustaz, dalam kita mendidik anak-anak sebut, mungkin saat-saat ketika mana kita membacakan ayat suci Quran, terlintas pada ayat-ayat tertentu, menyebabkan hatinya terjentik untuk berubah. Oleh sebab itu, dalam kita berdakwah itu, jangan pernah putus asa. Betul saya? Betul, baik. setuju. Pada para penonton sekalian, ya, kita nak melihat bagaimana yang disebutkan berkaitan dengan pinjaman kepada Allah itu. Masya Allah. Ada juga disentuhkan dalam ayat berikutnya Ustaz. Betul, Baik, betul. para penonton kita ada menyatakan satu soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Dalam ayat yang ke-11 dan 18 menyatakan mengenai pinjaman yang baik. Soalan saya, bagaimanakah yang dimaksudkan barang siapa minjamkan kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik? Apakah bentuk pinjaman yang dinyatakan agar Allah akan melipat gandakan kepada yang pemberi pinjam tersebut? Mohon pencerahan Ustaz Zarifi. Sekian, terima kasih. Apa bentuk pinjaman tu Ustaz? Tadi Ustaz sebutkan berkaitan dengan kebun. Ya, ini mungkin jauh lah daripada kita. Ya, level bukan level kita lah. Mungkin Ustaz boleh cerita kepada kita, apakah mungkin bentuk pinjaman yang boleh kita lakukan itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dai Iman dan sahabat kita yang bertanya. Saya nak bawa satu lagi kisah Abdullah bin Al-Mubarak. Ayat yang beliau baca hanya satu ayat tadi. Ya. Benar-benar bisa merubah beliau. Baik, pada satu ketika para penonton diriwayatkan dalam satu riwayat, beliau hendak tunai haji di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Dan pada kali ini ataupun ketika beliau nak ke Makkah untuk tunai haji ini, hajinya bagi dirinya pada waktu itu haji yang sunat. Maknanya sebelum ini beliau telah tunai haji. Baik, dalam perjalanannya beliau nak ke Makkah, berhenti seketika di kota Baghdad. Apa yang berlaku para penonton? Dari Aiman, Abdullah ibn Al-Mubarak terpandang dan terlihat seorang wanita tua, makcik lah, sedang membelek-belek tong sampah, membelek-belek sampah sarap, dan tiba-tiba terpandang seekor ataupun bangkai seekor itik. Ya, duduk belek sampah, tengok, ada bangkai. Bangkai dah, mati dah itik ni. Dia tengok, alhamdulillah, ni rezeki aku ni. Nak makan. Jadi, Abdullah ibn Al-Mubarak, bila lihat terpandang wanita tua ini, duduk kais sampah, jumpa bangkai itik. Jadi, Abdullah mendekatinya dan Abdullah ibn Al-Mubarak kata, wahai makcik, haram ni, tak boleh makan bangkai, makcik tak tahu ke? Begitulah bahasa mudah sampai. Para penonton, apa jawab wanita tua ini? Dia kata, saya kematian suami dan saya bersama dengan anak-anak kami dah tak makan. Berminggu-minggu tak makan. Allah. Berminggu-minggu kami tak makan. Yang ni saja yang ada. Para penonton, apa respon ataupun tindakan balas Abdullah ibn Al-Mubarak? Beliau tangguhkan perjalanan untuk ke Mekah untuk tunai haji. Allah, beliau tak Ustaz? jadi pergi haji. Haji sunat tadi kan? Kerana haji yang kali kedua dan seterusnya. Ya. Beliau tangguhkan perjalanan, tak jadi pergi haji. Sebaliknya, Abdullah ibn Al-Mubarak memberikan infak sebanyak 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1,000 dinar. Kan kita sebut tadi, 1,000 dinar kalau kita tukar ke mata wang kita, ringgit Malaysia kurang lebih dekat-dekat 1 juta. Maksudnya, ayat ini memberikan satu suntikan luar biasa supaya berkongsi kekayaan kamu. Buat pertimbangan. Ya, haji kamu dah pergi beberapa kali.
Dikeliling kamu, ahli keluarga kamu, sanak saudara jauh kamu yang ada hubungan silaturahim dengan kamu, ada yang susah. Selesaikan dulu, Ustaz. Selesaikan dulu. Jiran tetangga ada yang susah. Kalau boleh, please tolong bantulah mereka. Itu tak kira umrah ke, Ustaz? Ya, maknanya kita belajar di sini bagaimana Abdullah ibn al-Mubarak seorang yang qanaah dan seorang yang suka membantu orang lain. Tidak bakhil dan tidak berfikir untuk dirinya sendiri. Dan tentunya 1,000 dinar yang beliau berikan kepada makcik tua tadi ataupun wanita tua tadi, itulah merupakan pinjaman kepada Allah. Maksudnya imbalan ataupun balasannya, dividen ataupun bonus dan sebagainya, pulangan dan sebagainya, itu tentulah Abdullah ibn al-Mubarak akan tuntut ataupun akan diberikan imbalannya nanti bila di hari akhirat nanti. Apakah imbalan itu? Masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Ustaz sebut syurga tu, bukan syurga yang biasa-biasa. Malah disebutkan dalam ayat Quran, nyatakan ada satu kedudukan yang hebat yang Allah sediakan untuk orang yang berinfak ini. Sedikit, Ustaz. Ya, tentu sekali. Orang yang berinfak, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, antaranya Nabi sebut, orang yang bersedekah ini, mereka akan didoakan keberkatan rezeki oleh para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Para malaikat rahmat, para malaikat akan berdoa kepada sekalian hamba Allah yang bersedekah, infak dan sebagainya ini. Mereka malaikat akan berdoa, ya Allah, engkau berilah ya Allah imbalan ganti kepada orang yang bersedekah ini. Jadi dalam konteks kita hari ini, para penonton dirahmati Allah, kita banyak tengok iklan mungkin di Facebook, ya mungkin di Instagram, NGO tertentu ataupun pihak kerajaan dan sebagainya yang buat contoh, ya, yang lancarkan tabung musaadah COVID sebagai contoh. Jadi apa kata kita terlibat turut serta, ya, untuk kita membantu. Mungkin juga dari Aiman, ya, kita tahu ada keluarga ataupun anak-anak yatim di kawasan-kawasan tertentu, kan. Jadi apa salahnya, kan, kita kata okeylah bulan ini kita nak berikan beras kepada mereka. Jadi untuk bulan ni kita beri ataupun kita beli beras dan beri kepada rumah-rumah anak yatim ini. Jadi ini contoh-contoh yang kita rasa kalaulah kita semua boleh buat. Contoh dalam konteks kejiranan, ya, kita tahu dalam jiran kita, dalam konteks kejiranan kita ada jiran yang susah dan sebagainya, kita bantu. Mungkin ada jiran tetangga kita yang suaminya baru diberhentikan kerja. Jadi mungkin kita boleh, ya, menghulurkan bantuan 100-200 ringgit, ya, ikut kemampuan kita lah. Tak mampu banyak, sedikit kecil, itu pun itu menjadi ganjaran yang nilaian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu bab. Bab yang kedua, para penonton dirahmati Allah, dalam ayat 18 hingga ayat 24, Allah Subhanahu wa taala, tema ayat 18 hingga ayat 24 ialah kita mesti bersedekah kerana sedekah akan melembutkan hati dan jiwa kita. Kerana itu, Dai Aiman, mungkin kita ni kadang-kadang, ya, salatnya agak malas, ataupun kita nak buat kebaikan ni rasa lambat sedikit. Kita rasa, ya Allah, rasa lambat. Jadi apa kata kita mulakan dengan bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itulah yang akan melentur dan melembutkan hati kita untuk kita beramal dengan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, Ustaz. Ya. Minta maaf saya. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak sambung lagi, tapi kita sambung selepas ini, boleh, Ustaz? Okey, baik. Ustaz, bila Ustaz sebut tentang satu idea yang cukup baik, semalam saya berjumpa dengan satu pengurusi penduduk, yang mana apa mereka buat, mereka melancarkan satu tabung kepada seluruh rumah yang berada di situ untuk tabung membantu kejiranan kita. Subhanallah, ini satu idea yang cukup baik yang mungkin Ustaz sebutkan sebentar tadi. Para penonton, kita redakan sedikit ketegangan kita dalam perbincangan ini. Saya yakin dan percaya para penonton pun dah bersedia dengan dompet tu dah letak atas meja, ya, nak infakkan. Kepada siapa pula aku nak infak hari ini? Baik, para penonton sekalian, selepas ini kita nak dengar lagi alunan ayat suci Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Tapi kita berehat seketika. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru.
Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segmen terakhir. Kita nak jawab persoalan kita yang kita berhutang dengan anda pada awal rancangan tadi berkaitan dengan besi. Dan sahabat kita pun daripada awal lagi dia dah tanya tadi di Facebook kita, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang berada dalam jagaan Allah pada ayat yang ke-25. Dan kami telah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Soalan saya, Ustaz, mengapakah besi dijadikan salah satu surah dalam Al-Quran sedangkan emas itu lebih berharga? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Jazakallahu khairan katsira. Ibu-ibu kita di dapur pun senduknya besi juga kan? Cukup berharga Ustaz. Betul. Baik, mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Baik, para penonton dirahmati Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang sifatnya mukjizat. Kalau sebelum ini bagi kita golongan ustaz ataupun kita ini geng masjid, mungkin kita rasa Al-Quran temanya tentang salat, puasa, zakat, infak, kan? Tetapi hebatnya mukjizat Al-Quran ini tiba-tiba dalam surah yang kita sedang tadabbur pada pagi ini, surah berkaitan dengan besi, surah Al-Hadid. Tentu sekali para penonton, orang yang mindanya orientasinya saintifik, apabila dia membaca surah Al-Hadid ataupun dia mendengar surah Al-Hadid, surah tentang besi, ini tentu akan menarik minat mereka untuk membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Baik, jawapannya para penonton, kenapa Allah namakan surah ini dengan nama besi, Al-Hadid? Jawapannya ada pada ayat nombor 25. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah ayat itu? Wa anzalnal hadid. Wa anzalnal hadid. Dan telah kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan bagaimana kata Allah, dan telah kami menciptakan besi, kami telah turunkan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Baik, para penonton, apabila orang yang minat sains membaca ayat ini, tentu sekali mereka merujuk kepada sains. Apa kata sains tentang besi? Saudara penonton, besi hanya boleh dihasilkan apabila suhu yang mencecah, syaratnya mesti mencecah ratusan juta darjah Celsius. Maknanya bumi kalau nak hasilkan besi, mesti syaratnya suhu bumi mestilah mencecah ratusan juta darjah Celsius. Cukup panas. Panaslah. Betul kan? Baik, kalau bumi para penonton agak-agak berapa darjah Celsius, darjah suhu bumi? Kalau kita tengok di dalam bumi, di perut bumi, paling tinggi 5,000 darjah Celsius. Maknanya tak sampai ratusan juta. Maksudnya betul kata Allah, wa anzalnal hadid, kami yang turunkan besi itu. Besi diturunkan daripada langit. Baik. Kalau bukan bumi di mana ya? Orang sains bertanya. Kita tengok pula matahari. Matahari suhu yang paling tinggi ya antara 15 hingga 20 juta darjah Celsius. Tak cecah lagi ratusan juta. Jadi para penonton, di mana ya? Bumi bukan, matahari bukan? Jawapannya ialah di bintang. Ratusan juta darjah Celsius. Baik, para penonton, setelah kajian dibuat, rupa-rupanya 4,5 bilion tahun yang lampau. 4,5 bilion tahun yang lampau telah berlaku yang kita sebut sebagai supernova. Ya, bintang-bintang meledak dan jatuh ke bumi. Dan itulah besi. Dan apabila kita membaca sains, maknanya bila kita membaca Al-Quran, ya Allah, Allah Azza wa Jalla telah terlebih dahulu menyebutkan dalam Al-Quran, wa anzalnal hadid, telah kami turunkan besi itu. Maksudnya yang menjadikan besi dan besi yang diturunkan itu ialah dari langit
daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa manusia. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, ini hebatnya Quran yang bersifat saintifik. Ya. Kerana itu pembacaan saya ini bukanlah ilmu saya, kerana saya bukan orang sains. Tentu sekali saya merujuk kepada kuliah tuan guru kita semua, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Dia bintang ilmuwan halaqah. Bagaimana beliau orang sains, dalam dunia perubatan, dan beliau mengkaji, dan beliau pun telah menulis buku Quran saintifik. Jadi boleh kita cari di pasaran untuk kita menekuni dan mengetahui betapa hebatnya Al-Quran, kitab yang sifatnya mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ayat ini diturunkan ataupun surah ini diturunkan, di awal tadi kita katakan tadi dari Aiman ya. Surah Al-Hadid diturunkan ketika mana antara selepas peperangan Uhud dan sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, di antara pada tahun ketiga, 4, 5 dan 6 Hijrah. Pada waktu itu umat Islam perlukan bukan setakat kekuatan agama, tetapi kekuatan pertahanan, kekuatan ketenteraan sebagai sebuah simbol kedaulatan sebuah negara. Jadi pada waktu itu, khususnya baginda Nabi dan umat Islam memerlukan bantuan keuangan untuk terus memperkukuhkan aspek ketenteraan dan aspek pertahanan sebuah kerajaan Islam yang berdaulat. Jadi maknanya hebat Al-Quran sampai ke situ, ya. Al-Quran memberikan penerangan kepada kita. Dari Aiman. Subhanallah, besi banyak memberi manfaat kepada kita semua. Baik Ustaz, kita nak jadi teguh seperti besi. Mungkin ada nasihat-nasihat terakhir daripada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana kita nak mengukuhkan jiwa kita sekuat besi. Dipersilakan Ustaz. Tentu sekali dengan sentiasa memberi nasihat sesama kita. Saya tak nak pergi dalam konteks yang besar, kita masuk dalam konteks keluarga kita sahaja. Kebetulan dari Aiman dan para penonton, saya dalam tempoh PKP ni saya membeli buku-buku yang dikarang oleh Buya Hamka. Antara buku yang saya sedang baca ini tak habis lagi, Kesepaduan Iman dan Amal Saleh. Ya. Saya tak nak cerita tentang buku ini. Saya nak cerita tentang buku yang saya sudah baca, buku yang ditulis oleh anak Buya Hamka yang bernama Irfan Hamka. Bagaimana buku itu berjudul Ayah. Irfan Hamka, beliau telah menulis bagaimana ayahnya memberi nasihat. Irfan bercerita, pada satu hari, mereka salat maghrib di Masjid Agung Al-Azhar berjamaah. Buya Hamka jadi imam. Lepas maghrib balik rumah untuk makan malam dan sebagainya. Pada malam itu Buya Hamka tidak pergi ke masjid untuk solat berjamaah, tetapi solat dalam rumah. Pada waktu itu selepas maghrib, Irfan dia masuk biliknya terus dan dia ambil buku dan dia baca bukunya, buku tentang persilatan. Kiranya buku waktu itu buku bestseller lah. Buku paling best dan paling syok. Jadi dia leka membaca buku, waktu Isyak rupa-rupanya ayahnya Buya Hamka dan ibu dan anak dan adik-beradiknya salat di dalam rumah. Jadi Irfan ni absent. Irfan tak salat jamaah. Isyak. Tiba-tiba selepas Isyak tadi, Buya Hamka datang ke pintu bilik Irfan. Dia tak kunci. Jadi terkejut. Ayahnya tercegak berdiri di depannya. Jadi Buya Hamka, ayahnya ni tanya, Irfan, kamu dah salat Isyak belum? Irfan ni dah terketar-ketar takut. Dia jawab dalam bahasa Minang, saya terlupa. Tetapi jawapannya begini. Dia tak sebut belum dan dia tak sebut sudah. Dia tak sebut sudah ayah dan dia tak sebut belum ayah. Dia terketar-ketar, dia takut. Dia gabung perkataan ni. Dia gabung dua. Kalau kita belum dan sudah. Budah, budah pada dia terketar-ketar. Nak kata belum pun belum, nak kata sudah pun belum. Jadi ayah dia kata, Buya Hamka kata, sekarang Irfan kamu pergi solat. Lepas kamu solat, kamu masuk bilik ayah. Baik. Irfan pun solat. Lepas solat, Irfan pun masuk ke bilik Buya Hamka. Buya Hamka waktu tu sedang duduk atas katil, berlunjur kaki dan dia kata kepada Irfan, Irfan, sekarang kamu picit kaki ayah. Dan bila picit kaki ayah dia, Buya Hamka kata, Irfan, kamu nak dengar tak ayah nak beri nasihat kepada kamu? Tengok seninya Buya Hamka. Jadi Irfan kata, saya nak dengar nasihat ayah. Baik.
Buya Hamka kata, Irfan, kalau kamu nak jadi pembohong, ada beberapa syarat. Yang pertama, kamu kena confident. Kamu jangan ragu-ragu. Yang kedua, kamu kena berani. Dan yang ketiga, kamu kena standby alasan-alasan kamu nak tipu orang. Ayah lihat kamu tidak ada bakat untuk jadi pembohong. Jangan kamu jadi pembohong, kamu jadilah orang yang berkata benar. Dan nasihat itu melekat kepada Irfan. Tanpa Buya Hamka pukul dan meninggikan suara. Seni Buya Hamka. Subhanallah, seni dakwah. Tak kira kita ni siapa, pendakwah ataupun apa saja, kita mampu mengubah. Baik Ustaz, doa ringkas sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang berkat dan halal. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan atau pencerahan tafsiran kita pada hari ini. Para penonton sekalian, jadilah seperti besi, walau dibakar dengan darjah Celsius yang cukup panas, diketuk pula menjadi sebagai satu alatan ataupun senjata, dan akhirnya setelah dibakar, diketuk, akhirnya memberi manfaat kepada manusia. Fikir-fikirkanlah. Para penonton sekalian, teruskan nonton Tanyalah Ustaz. Esok kita ada bersama dengan moderator kita, Da'i Lokman, dan panel kita Ustaz Amran Yusof dalam topik pengajian hadis Jangan Marah. Baik, bagaimana disebutkan Jangan Marah ini? Kita bertemu pada esok hari. Saya Dayaman mengundurkan diri. Mohon maaf di atas lanjur kata, tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.